Untuk kita sama-sama menangani wabak COVID-19 ini. Lanskap dan juga atmosfera sosioekonomi global dan juga tempatan sudah berbeza apabila kita menghadapi buana dan juga bahana pandemik wabak COVID-19 ini yang semakin membuana. Jadi dalam hal ini bagaimana kita melihat inisiatif dan juga insentif yang dilakukan oleh pihak kerajaan khususnya di peringkat tempatan untuk kita menilai apakah kita mampu menghadapi wabak COVID-19 ini secara bersama. Dan alhamdulillah perkongsian pada malam ini kita akan memberikan suluhan yang lebih mendalam tentang bagaimana pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat mampu untuk kita menggerakkan negara secara bersama. Di samping itu kita menghadapi wabak COVID-19 untuk memberikan penumpuan yang lebih utama kepada kesihatan awam. Dan perkongsian pada malam ini dalam bicara naratif, anda boleh sama-sama berinteraksi secara interaktif dengan kami di ruangan Facebook ataupun Facebook streaming live di Berita RTM dan juga di Bicara untuk memberikan gambaran dan juga tamsilan tentang pandangan dan juga pendapat anda bagi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Dan kemarin telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, tambahannya pengkhususan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS yang mana melihatkan penambahan sebanyak 10 bilion ringgit. Ini merupakan salah satu daripada komitmen kerajaan dalam melihat kita kata kegusaran dan juga masalah yang dihadapi oleh golongan mikro dan juga pengusaha-pengusaha PKS ini. Dan alhamdulillah pada malam ini kalau boleh kita melihat mungkin pada 2 minggu yang lepas nama-nama seperti Mak Cik Kiah dibawa kepada Madam Lee dan juga Haji Saleh sudah mula meniti di bibir masyarakat walaupun dilihat sebagai asing dari segi visual dan juga harafiahnya, tetapi saya yakin gambaran kepada fragmen dan juga figura ketiga-tiga individu ataupun entiti itu cukup dekat di hati kita sebagai rakyat Malaysia. Baik, pada malam ini kita cukup istimewa dan saya sangat berhati untuk sama-sama kita mengalu-alukan dan juga memberikan ruang dan peluang bagi bicara naratif pada malam ini untuk memperkenalkan tetamu saya pada malam ini iaitu YB Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan untuk bersama dengan kita pada malam ini. Assalamualaikum, selamat malam Datuk Seri. Assalamualaikum. Ya. Baik Datuk Seri, apabila kita melihat inisiatif yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melihat kepada pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat itu mungkin dikatakan dua siri. Siri pertama dahulu, 250 bilion ringgit jumlah manfaat insentifnya itu, tetapi suntikan fiskalnya adalah 25 bilion ringgit dan masuk kemarin 10 bilion ringgit turut disuntik ataupun diberikan penambahan. Dalam hal ini bagaimana kerangka suntikan fiskal itu daripada 250 bilion ringgit manfaat insentif itu boleh kita telusuri dengan penambahan 10 bilion ringgit itu, apakah sebenarnya kita kata ideologi ataupun pemahaman asas di sebalik penambahan kepada peruntukan itu, Datuk Seri? Okey, Ismail, seperti mana yang Ismail sebut tadi, kita mula-mulanya ada mengumumkan pakej prihatin yang 250 bilion ini. Sebenarnya yang 250 bilion ini juga merangkumi yang pertama 20 bilion dan selepas itu 230 bilion dan pada hari semalam, hari Isnin lepas, kita tambah lagi 10 bilion ringgit. Yang 10 bilion ringgit ini ialah kita panggil prihatin tambahan yang khususnya untuk golongan PKS dan juga mikro. Selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pada 27 Mac lepas mengenai pakej prihatin, kita dapat maklum balas daripada peniaga mikro dan pengusaha mikro dan juga PKS. Kita berjurusaya dengan rakan-rakan saya di Kementerian Kewangan dan juga rakan-rakan kabinet dan daripada menteri kementerian yang lain telah berjumpa dengan persatuan-persatuan PKS dan mikro daripada pelbagai sektor tourism, sektor F&B dan sebagainya. Jadi kita dapat mendengar pendapat mereka mengenai pakej prihatin yang diumumkan dan mereka juga berkongsi dengan saya, dengan rakan-rakan saya bagaimana susahnya challenges yang mereka hadapi. Jadi dalam masa seminggu tu saya dengan rakan-rakan saya di Kementerian Kewangan dan saya berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga menteri-menteri kabinet yang lain supaya kita dapat menghalusi lebih mendalam lagi. Dan saya pada hari Isnin semalam saya membentangkan cadangan itu di kabinet dan kabinet pun telah mengambil keputusan untuk bersetuju dengan cadangan yang dikemukakan di kabinet, mesyuarat kabinet. Dan petang semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun mengumumkan pakej tambahan prihatin ni yang berjumlah 10 bilion ringgit. Datuk Seri, kalau boleh kita melihat latar belakang Datuk Seri sudah pasti selok-belok tentang perbankan atau sisi keuangan itu sudah dikira
dikira sebagai sudah masak ataupun cukup matang dalam latar belakang dan juga selok-beloknya. Tetapi apabila kita melibatkan tentang pakej rancangan ekonomi ini, belum sampai sebulan lagi pelantikan Datuk Seri sebagai Menteri Keuangan, kalau kita melihat dalam pakej itu sendiri, penglibatan institusi keuangan, perbankan juga turut dilibatkan secara langsung apabila pemberian moratorium diberikan dan juga bagaimana skim mikrokredit juga turut diberikan untuk Bank Simpanan Nasional. Jadi dalam hal ini bagaimana Datuk Seri melihat untuk perjalanan sesebuah institusi perbankan itu sendiri bagi meneruskan kelangsungan perniagaan mereka itu juga perlu, di samping perlu melihat keadaan dan juga situasi semasa rakyat sekarang ini. Ya. Jadi apa yang diumumkan memang seperti mana yang disebut oleh Ismail tadi, industri perbankan telah bersetuju, semua bank di Malaysia telah bersetuju untuk menangguhkan pembayaran selama 6 bulan. Dan juga saya telah berkongsi dengan peniaga-peniaga PKS ni, yang masalah utama mereka ialah pembayaran pinjaman. Ya. Jadi kita pun pada hari semalam ni, hari Isnin lepas, mengumumkan kadar faedah untuk Bank Simpanan Nasional dan juga Tekun Nasional untuk turun. Sebenarnya bukan turun, kita memansuhkan kadar faedah kepada 0%. Ini peruntukan yang diberi untuk Bank Simpanan Nasional ialah lebih kurang 500 juta dan peruntukan untuk Tekun Nasional ialah lebih kurang 200 juta. Jadi keseluruhannya, totalnya ialah, jumlahnya ialah 700 juta ringgit yang dalam pinjaman ini tidak ada faedah, 0% pada faedahnya. Ini kita harap ini dapat membantu PKS dan juga mikro. Dalam kita meredam situasi ekonomi semasa Datuk Seri, sudah semestinya kita juga perlu melihat tentang keadaan ekonomi di peringkat global yang memberikan kesan langsung pada ekonomi Malaysia sebelum kita mengumumkan pakej rancangan ekonomi itu, dengan kejatuhan harga minyak mentah dan juga keadaan kita kata mata wang yang tidak menentu, telah pun memberikan satu konotasi kepada Bank Negara Malaysia untuk mengeluarkan kenyataan GDP ataupun perkembangan GDP negara pada tahun 2020 negatif 2.0% sehingga 0.5%, sedikit berbanding tahun lalu 2019 adalah sebanyak 4%. Jadi dalam hal ini bagaimana Datuk Seri menganalisis dan juga melihat keadaan ekonomi semasa, adakah mampu untuk kita melaksanakan apa yang dijanjikan dalam pakej rancangan ekonomi? Ya. Betul, hari Jumaat lepas Bank Negara Malaysia buat unjuran KDNK kita di antara negatif 2% hingga 0.5%. Jadi sebab itulah kita perlu memulihkan ekonomi kita. Ya. Jadi pakej prihatin ini dijangka akan menambah KDNK sebanyak 2.8%. Dan saya harap pakej prihatin tambahan ini akan juga menolong kita menambah lagi kadar KDNK kita. Tetapi seperti mana Ismail sebut tadi, ini krisis yang dihadapi Malaysia ni, krisis kesihatan ni juga adalah krisis yang akan efek ekonomi. Ya, dan ini kita dapat lihat bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Jadi the supply chain daripada Malaysia ke negara China, negara Eropah dan negara Amerika Syarikat juga terkesan. Ya. Jadi kita rasa ini amat penting bagi kita sebagai negara Malaysia yang negaranya memang terbuka dari segi ekonomi, mesti fokus untuk menangani wabak COVID-19 ini secepat mungkin. Kalau lebih cepat kita dapat menangani wabak COVID-19 ini, lebih cepat kita dapat memulihkan ekonomi negara dan membangunkan ekonomi negara semula. Okey, kalau alang-alang Datuk Seri dah menyentuh tentang isu di peringkat global, seperti mana yang diumumkan oleh Amerika Syarikat menggagaskan 2.2 trilion USD untuk pakej stimulusnya bagi menangani wabak COVID-19, dan juga Jepun juga mengumumkan sebanyak 1 trilion USD ataupun bersamaan dengan kita kata lebih 990 bilion USD, berhampiran dengan jumlah itu. Jadi dalam hal ini kita melihat komitmen dunia juga untuk menangani wabak COVID-19 ini. Adakah peruntukan yang disebutkan 250 bilion
ringgit ataupun 25 bilion ringgit suntikan fiskal itu dikira sebagai mencakupi secara keseluruhan sektor dan juga perindustrian yang terjejas akibat COVID-19. So buat masa ini memang cukup, saya rasa. Sebenarnya bukan lagi stimulus prihatin ini sebenarnya bukan lagi 250 bilion tetapi 260 bilion. Jadi suntikan fiskal tu sebanyak 35 bilion ringgit. Ini adalah besar dari kalau kita bandingkan dengan KDNK negara. Ini bermakna 18% daripada KDNK negara. Kalau kita bandingkan yang 18% dari KDNK negara kita berbanding dengan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, negara-negara yang membangun yang lain, ya, seperti Indonesia, Thailand dan sebagainya, kita ini yang terbesar. Singapura pun lebih kurang daripada kita. Dan kita bandingkan Korea dan Jepun dan sebagainya pun kita lebih banyak. Kerana cara kita cara kita announce, membuat pengumuman pakej prihatin ini, ia bukan saja daripada suntikan fiskal negara, tapi kita melibatkan ekosistem negara kita. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita melibatkan industri perbankan kita, semua bank-bank pun terlibat untuk menangguhkan pinjaman. Ini berjumlah lebih kurang 100 bilion. Lepas tu kita dapat pertolongan daripada GLC yang lain seperti telekom dan tenaga. Diskaun electricity ini, diskaun bil elektrik ini berjumlah 1.3 bilion. Lepas tu semua rakyat sekarang dapat enjoy dapat internet dia percuma sebulan. Itu kosnya lebih kurang 600 juta ringgit. Jadi kalau kita campur semua ini, memang kosnya kepada negara hanya, walaupun kos kepada negara kerajaan adalah 35 bilion secara direct, tetapi secara indirect, kalau secara tiada langsung, ini adalah lebih kurang 260 bilion. Dalam kita menganyam situasi ekonomi semasa negara, apakala yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan dalam teks ucapannya itu, pakej tambahan ataupun stimulus pakej ini akan dibentangkan dalam rang undang-undang perbekalan tambahan apabila Parlimen kembali bersidang nanti. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ini, adakah belanjawan 2020 akan terjejas disebabkan pakej tambahan ataupun pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat ini, dan bagaimana pula hasil dan juga untuk kita membentuk belanjawan 2021 nanti, Datuk Seri? Jadi belanjawan 2020 ini kita teruskan. Ya, banyak projek-projek yang besar yang telah diumumkan dalam belanjawan 2020 mesti diteruskan kerana ini akan menolong memulihkan ekonomi negara kita. So projek-projek besar seperti MRT 3 kan, LRT 2 dan ECRL dan sebagainya mesti diteruskan. Ya. Dan banyak lagi projek-projek lain yang telah diumumkan mesti diteruskan. Dan pakej prihatin, dan ini akan dibentangkan di Parlimen seperti mana Ismail bagi tahu tadi. Dan lepas ini juga bulan Oktober ni kita mesti prepare untuk bajet 2021. Jadi bajet 2021 ini pada bulan Oktober akan masa kita buat rancangan ataupun planning untuk bajet 2021 ini, kita kena lihat keadaan ekonomi semasa pada lagi 3-5 bulan ni lah. Dan ini akan ada impak kepada bajet 2021 kita. Okey, Datuk Seri, mungkin kita boleh terus beralih kepada beberapa elemen penting yang diumumkan dalam pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat dan juga dalam kategori ataupun konotasi tambahan itu. Sebenarnya seketika nanti kita akan berehat seketika dan kita akan lebih perincikan berkenaan pakej rancangan ekonomi seketika nanti dalam Bicara Naratif. Okey. Mereka datang dalam pelbagai situasi. Jika anda tidak mahu mereka, halang mereka. Bertindak sekarang. Pastikan komuniti kita bebas dari dengki. Makcik, makcik tu buat apa tu? Kita kena halang nyamuk dari membiak, adik. Mereka juga mampu macam kita, makcik. Ya, betul tu, dek.
COVID-19 sedang melanda negara kita. Tapi ada lagi yang main-main. Dinasihatkan tersiasa berada dalam rumah. Bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana, termasuk usahawan mikro, Kerajaan dan Bank Negara Malaysia akan menyediakan dana tambahan berjumlah 4.5 bilion ringgit yang merangkumi 5 inisiatif utama. Pertama, menambah dana dalam tabung bantuan kemudahan khas atau Special Relief Facility untuk PKS sebanyak 3 bilion ringgit, menjadikan jumlah keseluruhannya 5 bilion ringgit. Kadar faedah bagi keseluruhan dana ini akan dikurangkan daripada 3.75% kepada 3.5%. Kedua, meningkatkan saiz dana sebanyak 1 bilion ringgit kepada 6.8 bilion ringgit di bawah kemudahan semua sektor ekonomi bagi meningkatkan lagi akses pembiayaan kepada PKS. Ketiga, menyediakan dana tambahan sebanyak 500 juta ringgit di bawah skim kredit mikro. Skim ini akan dikendalikan oleh Bank Simpanan Nasional dengan menawarkan kadar faedah 2% sahaja tanpa cagaran. Keempat, PKS yang mempunyai rekod perniagaan kurang daripada 4 tahun juga boleh memanfaatkan skim BIS Mula E dan BIS Wanita E, Syarikat Jaminan Kredit Malaysia Berhad CGC, untuk pembiayaan sehingga RM300,000. Kelima, Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan atau SJPP akan menyediakan kemudahan jaminan bernilai 5 bilion ringgit selain meningkatkan kadar jaminan daripada 70% kepada 80% bagi syarikat PKS yang menghadapi masalah mendapatkan pinjaman. Baik, dalam kita menakuni pakej rangsangan ekonomi Perhatian Rakyat yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, penambahan sebanyak 10 bilion ringgit kepada 250 bilion ringgit bagi manfaat insentif itu, dan juga sebanyak 25 bilion ringgit suntikan fizikal itu ditambah menjadi 35 bilion ringgit. Jadi untuk kita menilai secara perhalusi dan kita memberikan suluhan yang lebih mendalam terhadap elemen-elemen yang berada di dalamnya, kita masih lagi bersama dengan YB Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan, untuk membicarakan lebih lanjut dan memberikan perincian terhadap perkara itu. Datuk Seri, apabila kita melihat hasrat oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Kementerian Kewangan untuk melihat elemen yang diberikan penumpuan adalah tentang industri pekerjaan ataupun sektor pekerjaan dan juga sektor PKS yang dilihat mempunyai kesan domino atau kesan berantai antara satu sama lain. Persoalannya, apabila Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 sektor pekerjaan ataupun peluang pekerjaan dijamin dalam pengumuman pakej ini dengan memberikan beberapa rangsangan seperti subsidi gaji terhadap majikan untuk dipindahkan kepada pekerja itu,
Dalam hal ini bagaimana Datuk Seri melihat itu satu perkara yang cukup baik bagi penerusan sekurang-kurangnya 6 bulan tempoh bagi meneruskan perniagaan dan juga peluang pekerjaan kepada para pekerja, Datuk Seri? So, masa kita merangkakan pakej prihatin tambahan ni, kita dapat maklum balas daripada pihak persatuan-persatuan yang mewakili PKS dan juga Mikro. Mereka kata masalah utama mereka ialah mengenai aliran tunai, ya, atau pengurusan aliran tunai. Ya. Jadi dari segi ini, masalah aliran tunai ini pertamanya ialah pembayaran gaji dan keduanya ialah pembayaran sewa premises. Jadi pembayaran gaji ini kita fikir memang ada dalam pakej prihatin yang pertama, iaitu pakej program upah, subsidi upah ni. Tapi mereka kata tak cukup. Jadi dalam pakej prihatin tambahan ni, kita naikkan jumlah pakej subsidi upah ini daripada 5.8 bilion kepada 5.9 bilion kepada 13.8 bilion ringgit. Sekali ganda. Ini penambahan yang sebanyak 7.9 bilion ringgit. Dan sebelumnya subsidi upah ni RM600 dinaikkan kepada RM1,200 sebulan. Ini insya-Allah dapat membantu peniaga-peniaga PKS dan juga Mikro. Kerana kita lihat PKS ni dan juga Mikro, dia employ lebih kurang 7 juta pekerja, ya, di Malaysia. Dan kalau tengok PKS ni, dia punya contribution, ya, kepada KDNK negara sebanyak 38%. Dan memberi pekerjaan sebanyak kepada pekerja-pekerja lebih kurang 70%. Dan PKS ni pun kalau kita lihat sektornya, sektor perkhidmatan ialah paling besar, yang paling 90%. Jadi itu yang pertama, aliran tunai untuk pembayaran gaji. Yang keduanya, aliran tunai, nak menguruskan aliran tunai untuk bayar sewa premis. Di sini syarikat-syarikat JLC dan kerajaan memang telah memutuskan untuk memberi diskaun dan juga pengecualian kepada bayaran sewa untuk PKS. Tetapi bagi pihak swasta ni kita tak boleh paksa lah. Kita mengharap mereka melakukan yang sama. Jadi kita membuat keputusan untuk memberi pemotongan cukai tambahan. Kalau pihak swasta memberi diskaun ataupun pengecualian bagi sewa, sekurang-kurangnya 30%. Ini akan, dengan kedua-dua ini akan dapat membantu aliran tunai. Dan seperti mana saya sebut tadi, pinjaman BSN yang 0% ini dan juga pinjaman daripada tekun yang sebanyak kaedah FEDA 0% ini juga akan membantu. Tetapi bagi peniaga Mikro ni, dia employ lebih kurang 2 juta pekerja. Jadi kita pun nak membantu pekerja Mikro. Mikro ni maksudnya penjaja, macam Kiah ni dan yang motor rambut yang PM begitu, Madam Lee tu. Yang ini kita ada peruntukan sebanyak 2.1 bilion ringgit. 2.1 bilion ringgit ini untuk lebih kurang 700,000 pengusaha Mikro. Di mana setiap pengusaha Mikro akan menerima lebih kurang, atau bukan lebih kurang, akan menerima RM3,000 grant, ya, grant Mikro, di mana mereka dapat menggunakan duit ini untuk ikut bisnes perniagaan mereka. Okey, adakah grant itu diberi dalam bentuk secara tunai ataupun grant itu nanti akan ada satu pemberian secara berperingkat yang akan diuruskan oleh kementerian, Datuk Seri? Cadangan kita ialah untuk memberi ini dari segi tunai. Kita akan bagi tunai. Semua pengusaha Mikro yang berdaftar dengan syarikat Suruhanjaya SSM, Syarikat Suruhanjaya Malaysia, dan juga PBT akan dapat pembayaran tunai ini melalui LHDN. Jadi kita akan umumkan prosesnya sebentar lagi. Mungkin dalam minggu ini kita akan mengumumkan proses ini, kerana ini kali pertama, ya, kita kerajaan telah melakukan something like this lah. Baik, Datuk Seri, kita juga bercakap tentang sektor pekerjaan, yang mana dalam hal ini apabila subsidi upah itu diberikan, penambahan daripada lebih kurang 5 bilion ringgit kepada 13 bilion ringgit itu untuk memastikan sekurang-kurangnya 6 bulan tempoh bagi penggajian pekerja oleh majikan terhadap pekerja. Cuma dalam elemen teks ucapan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri turut dinyatakan
kerajaan, boleh juga dibenarkan untuk rundingan antara majikan dan pekerja untuk mungkin unpaid leave atau tidak adanya pembayaran gaji untuk pekerja yang bercuti dalam tempoh PKP ini, dan juga untuk mereka yang ingin menamatkan perkhidmatan pekerja. Jadi kedua-dua perkara ini dilihat sebagai satu perkara yang resiprokal ataupun dilihat sebagai satu yang berbeza antara satu sama lain. Jadi apa penyelesaian yang ingin digagaskan oleh kerajaan apabila perkara yang pertama, elemen itu untuk mengekalkan peluang pekerjaan, tetapi yang elemen kedua itu adalah memberikan ruang dan peluang untuk rundingan antara majikan dan pekerja. Apa yang boleh diperjelaskan oleh Datuk Seri? Ya, betul. Dari segi program subsidi upah ni, walaupun selama 3 bulan, tetapi kita mahu peniaga-peniaga ataupun bisnes ni jangan membuang kerja selama 6 bulan lah, dalam tempoh 6 bulan selepas menerima program subsidi upah. Tapi yang pentingnya juga ini untuk orang yang bergaji RM4,000 dan ke bawah. Tapi orang yang bergaji, pekerja yang bergaji lebih dari RM4,000 ni, kita nak memberi peluang kerana ramai peniaga PKS mengatakan mungkin bolehkah mereka berunding dengan pekerja mereka. Satu, seperti mana Ismail bagi tahu tadi, ialah melalui unpaid leave ni, ya. Tapi keduanya ia juga pemotongan gaji. Tapi walau kita telah, Perdana Menteri pun dalam ucapannya juga berkata ini tertakluk kepada undang-undang, ya. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh majikan dengan perbincangan dengan pekerja mestilah di dalam undang-undang. Tapi yang pentingnya kita mesti mesti sifat terbukalah, kerana kalau kita lihat mereka tidak mahu membuang pekerja, tetapi pekerja pun understand. Tapi kalau seperti mana kata tadi, mutual understanding, kalau dua-dua bersetuju, dan kita patut, kita sebagai kerajaan memang supportif lah, menyokong kalau keputusannya ialah majikan okey, pekerja pun okey, dengan pemotongan gaji. Ini untuk gaji lebih RM4,000 lah kalau boleh, ya. Dan secara mutual, dan ini satu yang kita patut lihat dengan objektif lah. Kerana at least mereka masih ada pekerjaan. Ya. Tapi saya nak qualify lah, dan mesti dalam ini kena tertakluk kepada undang-undang negara lah. Okey, untuk kita memastikan agar kesan domino ataupun chain reaction itu antara peniaga dan juga pekerja ataupun aliran perniagaan itu sendiri, diumumkan juga skim kredit mikro oleh Bank Simpanan Nasional sebanyak sehingga RM50,000 dengan kadar faedah kosong sehingga 2%. Jadi itu diumumkan pengecualian itu. Jadi bagaimana dalam hal ini kita nak melihat adakah kerajaan komited untuk memastikan dalam tempoh itu kita kata perjalanan birokrasi dan administrasi akan dilonggarkan untuk memberikan ruang dan peluang kepada PKS ini mendapatkan insentif yang diumumkan. Ya. Jadi untuk BSN memang sebelumnya 2%, sekarang jadi kosong, dan pinjaman ni daripada 25,000 ke 75,000 sebenarnya. Sebelum ni kita kena ada syarikat-syarikat yang ingin meminjam dari PSN mesti ada rekod lebih kurang setahun, tapi sekarang kita turunnya rekod ke 6 bulan, dan juga tidak perlu ada cagaran. Collateral, ya. Jadi memang kita sudah melonggarkan. Jadi kita harap ini dengan kelonggaran ini dan juga dengan kadar faedah 0% ni kita dapat membantu peniaga PKS. Sama juga dengan Tekun, Tekun Nasional. Sebelum ni kadar faedahnya 4%, dan sekarang kita mansuhkan kadar faedah 4% ni dan turunkanlah kepada 0%. Apabila Datuk Seri menyebut tentang kelonggaran oleh institusi perbankan itu, juga disebutkan dalam pakej yang terdahulu bahawasanya institusi keuangan atau perbankan yang memberikan penangguhan pembayaran pinjaman juga diberikan penangguhan percukaian terhadap institusi keuangan mereka. Jadi bagaimana dalam hal ini kita boleh melihat kesan itu boleh dilihat sebagai berantai dan memberikan win-win situation kepada dua-dua pihak, Datuk Seri? Ya. Jadi penangguhan cukai untuk PKS juga selama 3 bulan ini akan menolong aliran tunai mereka. Ya, ini penangguhan lah, masih kena bayar. Tapi kerana kita tahu dalam tempoh 3 bulan ini, terutamanya semasa tempoh PKS ni, ramai perniagaan tidak dapat buat buka untuk peniaga. Jadi kita berharap dengan kelonggaran dan penangguhan yang diberikan ini dapat memudahkan mereka untuk kembali semula bila kita habis tempoh PKP ini. Okey, satu penjelasan yang cukup jelas daripada Datuk Seri. Mungkin kita akan lebih perincikan lagi persoalannya itu semuanya seketika nanti dalam Bicara Naratif.
Hai, saya Dr. Koo, seorang pakar virus pada sebuah hospital swasta Kuala Lumpur. Dalam video ini saya ingin berkongsi dengan semua cara-cara membasuh tangan dengan betul. Everybody, show me your hands. Are they dirty? Show me your hands. Everybody, time to wash your hands. Rub your hands. Everybody, rub your hands. Are they soapy? Rub your hands. Everybody, time to wash your hands. Basuh tangan selalu. Ingat, jaga kebersihan diri selalu. Dan saya tahu memang susah payah duduk rumah untuk dalam masa 4 minggu ni. Tapi ingatlah, masih ada antara kita yang kena pergi bekerja lagi untuk menolong orang-orang yang sakit. Sila duduk rumah, sayangilah keluarga, sayangilah negara kita. Stay at home, stay safe. Terima kasih. Bagi industri telekomunikasi dan multimedia, beberapa pakej khas akan ditawarkan dengan kerjasama syarikat-syarikat telekomunikasi. Antara pakej khas yang akan ditawarkan ialah internet percuma. Internet percuma pada semua pelanggan dengan nilai RM600 juta bermula 1 April 2020 sehingga tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Keselamatan ini tamat. Selain itu, tambahan RM400 juta lagi akan dilaburkan untuk meningkatkan liputan dan keupayaan rangkaian bagi mengekalkan ketersediaan dan kualiti rangkaian telekomunikasi yang tinggi dan mampan. Mewujudkan geran khas prihatin berjumlah RM2.1 bilion. RM2.1 bilion bagi semua syarikat PKS Mikro yang berkelayakan. Kerajaan akan menyediakan geran khas sebanyak RM3,000 untuk setiap syarikat mikro yang akan memanfaatkan hampir 700,000 PKS Mikro di seluruh negara. PKS Mikro perlulah berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk menikmati kemudahan ini. Kerajaan akan memperolehi senarai PKS Mikro yang layak daripada pihak berkuasa tempatan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Baik, itu yang diumumkan oleh Ahmad Muhammad Tan Sri Muhyiddin Yassin, geran PKS Mikro sebanyak RM3,000 untuk membantu pemulihan dan juga meneruskan perniagaan bagi khususnya peniaga-peniaga dan juga penjaja-penjaja kecil ini. Masih lagi bersama dengan YB Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan, untuk kita memperinci lebih halus lagi dan juga memberikan seluhan yang lebih mendalam terhadap pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Datuk Seri, kalau kita melihat kepada apa yang diumumkan itu, sudah pasti kita melihat bukan sahaja insentif berbentuk suntikan fiskal, tetapi beberapa penangguhan, pengecualian pembayaran dan sebagainya itu
itu turut ditekankan oleh kerajaan mendapat kerjasama daripada institusi-institusi swasta baik yang berkaitan kerajaan dan sebagainya. Apabila diumumkan bahawasanya kita kata pemilik-pemilik bangunan ataupun premis digalakkan untuk memberikan pengecualian atau penangguhan pembayaran sewa sehingga 30% daripada nilai keseluruhan jumlah sewa itu. Betul. Jadi bagaimana dalam hal ini dari segi angkanya itu ia membolehkan untuk penerusan sesebuah perniagaan itu dari segi untuk meneruskan dengan kos operasi yang minima dan tidak membebankan perniagaan mereka nanti, Datuk Seri. Ya. Jadi kita mengkaji bagaimana apakah kos yang terbesar bagi PKS, dan dia kalau kita PKS ni quite broad lah. Jadi kita tengok mikro, kita tengok perusahaan yang kecil dan sederhana. Yang mikro ni sebulan mereka memerlukan lebih kurang RM7,000 untuk meneruskan perniagaan. Yang sederhana ni lebih kurang 30 ke 40 ribu ringgit, dan yang kecil, yang sederhana tu terpulang kepada dependent on industri manalah. Ya. Jadi kita pun tengok katakan ke mikro ni kos dia 7,000. Jadi kita pun tengok kita bagi grant 3,000, kita tinggal 4,000. Yang 4,000 ni kita tahu yang kadang-kadang pekerja peniaga mikro ni memerlukan pinjaman. Yang sekarang ni kita bagi faedah sebanyak 0%. Jadi mereka boleh pergi ke tekun. Kerana dengan tekun nasional mereka dapat meminjam sehingga RM10,000. Ataupun mereka kalau nak pergi ke Bank Simpanan Nasional pun boleh juga. Dan setengah peniaga mikro ni definisinya ialah 5 pekerja dan ke bawah. Dan kadang-kadang peniaga mikro ni pun ada pekerja asing, mungkin seorang ada 2 orang. Kita lihat perniagaan kecil dan sederhana juga ada employ pekerja-pekerja asing. Jadi kita lihat kita turunkan levy pekerja asing sebanyak 25%. Ini juga akan membantu mereka. Selain daripada itu, peniaga mikro yang owner ni pun dapat juga bantuan prihatin nasional. Yang macam Mak Cikia ni, dia pun dapat juga. So itu untuk mereka lah. Tapi yang pakej prihatin untuk KPS ni untuk perniagaan mereka. Kalau boleh kita melihat penumpuannya, seawal yang Mahmud Tan Sri Muhyiddin Yassin menggagaskan nama figura seperti Mak Cik Kia, kita melihat kita kata pengkategorian bagi industrinya itu lebih kepada usahawan mikro. Tetapi apabila digagaskan nama seperti Madam Lee dalam perusahaan salon dan juga Mi Kolok Haji Saleh dalam perusahaan yang lebih besar sedikit kapasitinya dengan kita kata kapasiti keuntungan dan jumlah pekerja lebih besar. Jadi kita melihat keprihatinan yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin mula mengalih tumpuan kepada penerusan kepada industri yang lebih besar sedikit saiznya, sama ada sederhana ataupun kecil dan juga yang mungkin lebih besar sedikit kapasitinya. Jadi bagaimana kita melihat kesan dan juga rantaian ini daripada usahawan mikro kepada PKS dan juga industri yang lebih besar itu untuk kita tidak putuskan rantaian itu supaya ekonomi dan juga aliran tunai itu masih lagi berlegar antara pengusaha-pengusaha tempatan di samping sokongan dan juga dorongan yang diberikan melalui perbelanjaan tunai yang disalurkan oleh masyarakat terhadap perniagaan ini, Datuk Seri. Ya. Jadi pakej prihatin ini ialah pakej rangsangan ekonomi. Jadi apa yang kita mahu ialah duit tu yang diberikan oleh kerajaan dan juga penangguhan dan pengecualian yang akan menolong aliran tunai ini akan dapat digunakan oleh bukan saja peniaga tapi rakyat Malaysia supaya memulihkan ekonomi. Kita nak mereka spend the money, supaya ini akan merangsangkan ekonomi. Jadi kalau kita lihat plan prihatin ni, pakej prihatin ni, selain daripada memberi duit kepada rakyat untuk bantuan sara hidup, ia juga untuk menstimulate di ekonomi atau merangsangkan ekonomi. Kerana seperti mana saya sebut tadi, perniagaan PKS ni punya contribution kepada ekonomi besar, lebih kurang 38% hingga 40% kepada KDNK negara. Jadi ini penting. Kita kena, inilah sebabnya kita mesti menyokong
perniagaan PKS dan juga mikro. Sudah tentu kita menyahut baik seruan kerajaan dan juga inisiatif yang dilaksanakan di bawah pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat. Tetapi ada juga yang memberikan dan juga membangkitkan persoalan. Adakah negara kita mempunyai kapasiti keuangan yang mencukupi untuk kita memberikan ataupun menakungi bebanan keuangan yang besar ini? Kerana kalau boleh kita katakan di peringkat global, keadaan pasaran minyak mentah juga semakin merudum. Apabila digambarkan oleh pakar-pakar ekonomi dunia, harga pasaran minyak mentah akan mencecah sehingga negatif harganya kerana permintaan yang berkurangan berbanding penawaran. Jadi bagaimana kita melihat dan juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahawasanya kita mampu dan kita mempunyai wang yang mencukupi untuk menampung dan juga mendokong inisiatif itu? Ya. Jadi jawapannya sebenarnya simple. Kita lihat kepada defisit belanjawan negara. Defisit belanjawan negara semasa bajet 2020 ialah di 3.2%. Dan semasa itu harga minyak mentah ialah lebih kurang RM62. Kita punya jangkaan lah bagi tahun 2020. Dan selepas itu kita ada pakej Prihatin. Lepas pakej Prihatin, bajet ataupun belanjawan defisit kita naik. Belanjawan defisit kita naik kepada 4%. Ini adalah kerana kita terpaksa meminjam sedikit dan juga menggunakan duit wang yang ada di dalam ekosistem kerajaan untuk untuk support lah, untuk memberi untuk peruntukan bagi pakej Prihatin. Dan pakej Prihatin tambahan yang sebanyak 10 bilion ini adalah suntikan fiskal. Semuanya suntikan fiskal. Ini akan membuatkan belanjawan defisit kita naik kepada 4.7%. Jadi kita lihat ini adalah dari segi defisit ini masih lagi boleh dikawal, boleh dimanage. Kerana kita lihat negara-negara lain bajet defisit mereka atau belanjawan defisit negara mereka pun tinggi kerana krisis yang dihadapi oleh semua negara secara global. Saya pun nak ingatkan kepada Encik Ismail yang bajet ataupun belanjawan fiskal kita pada tahun 2009 semasa global financial crisis, masa itu adalah 6.7%. Ya. Jadi ini masih lagi, kalau kita banding 4.7 dengan 6.7% semasa global financial crisis di tahun 2009, masih lagi rendah. Dan yang 10 bilion ringgit ini pun yang kita suntikan fiskal baru-baru ini ialah melalui pinjaman dalaman. Ya, kerana ini menunjukkan likuiditi kita, negara kita masih bagus, dan pinjaman dalaman ini maksudnya kita akan meminjam dalam negeri, bukan meminjam dalam luar negara. Okey. Apabila Datuk Seri membandingkan tentang aliran tunai dan juga prestasi negara luar dalam menghadapi wabak COVID-19 ini, kita lihat Amerika Syarikat menggunakan 11% daripada GDP-nya itu untuk menangani wabak COVID-19. Jerman menggunakan 5% daripada GDP-nya. Tetapi Malaysia menggunakan 18% daripada GDP-nya. Jadi kalau kita lihat perbandingan negara-negara maju ini, mereka sendiri pun gusar dan juga takut untuk menggunakan jumlah GDP yang banyak untuk peruntukan bagi COVID-19. Mengapa dalam hal ini, dalam keadaan yang unprecedented ini, Kementerian Keuangan ataupun negara kita berani menggunakan sehingga 18% dan dengan jumlah peruntukan yang cukup besar itu, Datuk Seri? Jadi saya kembali kepada apa yang saya bagi tahu tadi, apa yang saya sebut tadi. Walaupun kita berbelanja 18% daripada KDNK, bukan kita berbelanja tapi kita punya pakej Prihatin ini 18% daripada KDNK, lebih tinggi daripada negara-negara yang lain ataupun negara-negara maju yang lain dan juga negara-negara yang membangun yang lain. Tetapi belanjawan defisit kita adalah 4.7%. Ialah masih lagi rendah berbanding dengan negara-negara lain. Jadi kita mempunyai ruang untuk belanja, memberi suntikan fiskal kita yang sebanyak 35 bilion ini untuk menolong rakyat dan juga menyokong, untuk melindungi rakyat dan juga menyokong perniagaan. Melihatkan kepada menghadapi wabak COVID-19 ini dan juga pakej yang diberikan itu sebagai satu unprecedented action, perkara yang tidak pernah dilakukan sebelum ini dalam menghadapi wabak. Jadi makanya ia akan menggambarkan apabila situasi COVID-19 ini semakin membuana ataupun semakin bahaya di peringkat tempatan, maka akan semakin banyak duit dan juga aliran duit yang akan dikeluarkan di peringkat kementerian dan juga di peringkat kerajaan. Jadi adakah kita kata aliran wang tunai keluar daripada negara kita sendiri untuk menangani wabak ini bergantung kepada berapa lama tempoh COVID-19 ini dapat ditangani atau dapat diselesaikan, Datuk Seri?
Ya, memang situasi sekarang ni unprecedented, ya, tidak pernah berlaku di dunia, ya. Semua negara dan seperti Malaysia juga tidak pernah menghadapi krisis kesihatan dan sekaligus akan mengakibatkan masalah ekonomi. Ya, jadi memang kita sekarang fokus kita dalam tempoh 3 hingga 6 bulan ni untuk menangani COVID-19. Jadi pakej prihatin ni adalah pakej rangsangan, dia bukannya bajet, ya. So pakej prihatin ini pakej rangsangan untuk 3 hingga 6 bulan, dan insya-Allah kalau saya optimistik lah, ya, kita dapat menangani COVID-19 dalam tempoh 3 hingga 6 bulan ini. Dan tetapi kita mesti bersedia untuk economic recovery juga, ya. Jadi kita mesti ada rancangan untuk membangunkan dan memulihkan ekonomi negara. Ini akan berberi di dalam bajet 2021. Okey, beberapa pakar ekonomi juga turut menjangkakan ataupun sudah pun diberikan kita kata tamsilan yang jelas apabila beberapa industri utama negara, penerbangan, pelancongan dan juga pengangkutan dilihat sebagai amat terjejas teruk disebabkan wabak COVID-19 ini. Jadi dalam kita melihat aliran keluar masuk duit kepada negara juga dan juga melihat kepada sumbangan terhadap ekonomi negara juga dilihat amat terjejas teruk juga dalam hal ini. Jadi apa yang dirangka dan juga digagaskan oleh kerajaan bukan saja untuk membantu industri tetapi untuk menakungi semula kesan negatif hasil daripada kerugian yang dialami oleh ketiga-tiga industri utama tersebut. Ya. Jadi sebenarnya yang bukan hanya tiga industri ini yang terkesan, ya. Semua industri sebenarnya terkesan kerana wabak COVID-19 ni memang semua orang kena, semua industri akan terkesan. Jadi bila kita nak merancang ekonomi untuk memulihkan ekonomi kita yang kita sedang merancang sekarang, kita kena lihat kepada semua sektor ekonomi negara. Jadi yang pertamanya apa yang kita perlu lakukan sekarang, fokusnya untuk memulihkan fokusnya untuk menangani COVID-19 dan melindungi rakyat. Melindungi dan juga menyokong perniagaan buat masa ini. Pada jangka masa yang panjang, kita mesti lihat bagaimana kita nak memulihkan seperti sektor penerbangan, tourism, ya, juga sokongan yang retail dan F&B. Ini adalah sektor-sektor yang paling terkesan kerana COVID-19 ini. Jadi sekarang kerajaan bersama dengan kementerian-kementerian lain dan agensi-agensi lain sedang mengkaji bagaimana kita nak memulihkan sektor-sektor ini. Tapi yang penting kita address atau kita menangani COVID-19 buat masa ini. Okey, ramai pengkritik di peringkat antarabangsa melihat contoh Amerika Syarikat yang gagal dalam menangani wabak COVID-19 ini di peringkat nasional ataupun di peringkat kita kata bandar besar seperti New York sendiri apabila kegagalan mereka dalam menyediakan peralatan perubatan dan sebagainya untuk memberikan penumpuan yang penuh terhadap COVID-19. Jadi adakah jangkaan selepas ini untuk keadaan kewangan negara akan lebih banyak penumpuan dan juga peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Kesihatan ataupun untuk tujuan kesihatan awam bagi kita memastikan kita bebas penuhnya daripada COVID-19? Ya. Memang peruntukan untuk Kementerian Kesihatan ataupun peruntukan untuk menangani COVID-19 ini yang masa diumumkan pakej prihatin lebih kurang 1 bilion ringgit. Ya. Tetapi kalau tak cukup 1 bilion ringgit ini, kita akan tambah kerana ini penting. Peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Kesihatan adalah amat penting untuk menangani COVID-19 ini. Jadi kita memang ada ruang lagi untuk memberi peruntukan kepada Kementerian Kesihatan. Memang saya pun baru berjumpa dengan Menteri Kesihatan 2-3 hari lepas. Dia meminta Kementerian Kewangan dan juga kerajaan untuk memberi lebih peruntukan yang lebih untuk menangani COVID-19 ini. Dan kita mesti memberi support lah kepada Kementerian Kesihatan dan juga kerajaan dalam menangani COVID-19 ini. Mengikut keperluan semasa kerana kesihatan rakyat adalah amat penting. Walau apapun yang berjalan cakap, kita mesti menangani COVID-19 ini adalah keutamaan negara. Okey. Sebentar tadi Datuk Seri menyatakan bahawasanya semua industri terjejas disebabkan wabak COVID-19 ini. Tetapi mungkin kita apa tentang industri
industri digital economy, yang mana industri digital economy ini apabila ruang aktiviti manusia itu diterhadkan, makanya ruang untuk digital economy ini semakin berkembang dengan teleconference, pembelian secara dalam talian dan sebagainya. Dan kita melihat apabila wabak SARS berlaku, Jack Ma menggagaskan Alibaba ataupun AliExpress itu untuk menjalankan bentuk perniagaan baru. Jadi adakah dalam hal ini kita boleh memulakan inisiatif untuk memberikan penumpuan kepada digital economy supaya mungkin selepas ini contingency plan-nya sekira industri fizikal itu dapat ditangani dan juga dibetulkan melalui digital economy. Ya. Itu sebenarnya itu idea yang bagus. Kita dah dapat lihat semasa tempoh PKP ini digital economy memang meningkat, ya. Online delivery makanan, people banyak lagi video conferencing, dan kita lihat ini memang sudah lama Malaysia sebagai negara yang membangun, dan juga dari segi digital economy memang kita sudah lama memberi fokus kepada ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kepada apa yang telah berlaku masa tempoh PKP ini selama sekarang berapa hari dah 20 hari dah. Lebih kurang. Kita nak menghampiri habis 14 April. Kita dapat lihat bagaimana peniaga-peniaga kecil sekarang sudah menjual bukan saja makanan tapi juga produk-produk mereka dalam online. Jadi industri 4.0 ni walaupun lepas dapat menangani COVID-19 ni, itu penting kita terus membangunkan digital ekonomi kita. Tapi saya rasa kerana COVID-19 ini, wabak COVID-19 ini, pembangunan digital ekonomi ini lebih cepat. Okey. Dan apabila kita memetik kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan bahawasanya aktiviti manusia selepas ini akan berubah kerana dalam tempoh 6 bulan sehingga setahun mungkin perhimpunan awam ataupun berkumpul secara beramai-ramai itu tidak digalakkan atau tidak dibenarkan, maka ia akan merubah situasi ekonomi kepada penggunaan automasi. Kalau dahulunya kita kata separuh, tetapi mungkin boleh digerakkan mungkin 70% atau sepenuhnya. Jadi persoalan yang bersifat reciprocal ataupun equivocal, yang mana berlawanan antara satu sama lain, adakah dengan kita memberikan peruntukan yang besar untuk automasi akan mematikan industri pekerjaan secara fizikal, ataupun industri pekerjaan secara fizikal itu yang sebenarnya boleh menggerakkan perkembangan industri automasi? Ya, ini adalah isu struktural, ya. Isu struktural di mana memang negara kita memang daripada, saya rasa dari pengalaman saya lah, ya, dan lebih kurang 5 hingga 10 tahun yang lepas kita sudah mula buat lebih automation, ya. Tapi ia akan mengambil masa. Jadi kita pun nampak ramai pekerjaan-pekerjaan yang baru muncul kerana automasi, ya. Semasa kita bekerja dulu, mana ada orang mencari data scientist, mana ada pekerjaan seperti digital marketing dan sebagainya. Jadi ini akan ada pekerjaan-pekerjaan baru akan wujud kerana digital economy. Jadi saya tak risau sangat. In fact, kalau banyak revolusi industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0 dan sekarang industri 4.0, pekerjaan memang bertukar. Pekerjaan baru yang akan diwujudkan, pekerjaan lama memang tak relevan lagi, tapi semua melibatkan new idea. Atau dalam segi industri 4.0 ni bukan saja automation tetapi juga artificial intelligence dan sebagainya, right? Jadi saya, yang penting walaupun apa yang berlaku pada seluruh dunia, tapi negara Malaysia kita mesti naikkan tahap produktiviti kita. Itu yang penting. Datuk Seri, saya juga teringat apabila laporan JP Morgan ada menyebut dan juga beberapa laporan di peringkat antarabangsa, Malaysia diiktiraf antara negara yang memberikan amalan perubatan yang terbaik di dunia. Itu untuk kesihatan ataupun penjaga kesihatan. Cuma persoalannya adalah tentang untuk penyediaan, kita kata kajian pendidikan dari segi perubatan dan juga alatan perubatan. Adakah dalam hal ini mendepani wabak COVID-19 selepas ini kita sudah bersedia untuk melihat transformasi Malaysia untuk menjadi negara peneraju bagi melihat kajian inovasi terhadap perubatan itu boleh kita mulakan supaya kita menjadi negara penggerak terhadap inovasi baru dalam perubatan? Ya, ini memang laporan-laporan yang Ismail sebut tadi memang independen, ya. Saya pun bila membaca laporan-laporan seperti JP Morgan, bukan saja JP Morgan, saya rasa ekonomi baru-baru ini, WHO dan banyak lagi lah laporan. Memang laporannya positif, tetapi kita tidak boleh
take advantage, tapi kita tak boleh relax lah dengan apa yang dilaporkan itu. Jadi negara kita harus memberi lebih perhatian, memberi lebih fokus kepada bidang ini kerana kita telah membuat banyak investment dalam area ini. Ini sebenarnya bukan tidak terjadi overnight. Ini terjadi dalam 10-20 tahun yang lepas kita dah mula buat investment dalam bidang kesihatan ini. Baik Datuk Seri, satu suluhan dan juga tamsilan yang cukup jelas terhadap inisiatif dan juga komitmen kerajaan dalam pakej rangsangan ekonomi perhatian rakyat. InsyaAllah dalam ruangan dan juga perkongsian yang lain kita mungkin akan sama-sama bersama dengan Datuk Seri lagi. Terima kasih diucapkan kepada YB Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan, kerana bersama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah kita harapkan agar pakej rangsangan ekonomi perhatian rakyat ini akan dapat memberikan dan juga meredam segala masalah disebabkan wabak COVID-19 ini yang semakin membuana dan juga semakin memberikan kesan yang cukup mendalam terhadap masyarakat. Apa yang penting adalah pesanan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya stay at home, duduk di rumah dan juga patuhi arahan dalam Perintah Kawalan Pergerakan supaya kita bersama-sama memerangi wabak COVID-19 ini. Terima kasih kerana bersama kami dalam RTM, jaringan media yang paling dipercayai. Kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan juga selamat malam.